punca rumah bersepah, tak nampak kemas adalah disebabkan banyak barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dan selamat petang kepada semua penonton dan sesayang. Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan Syawal. So kalau perasan hujung-hujung minggu tu kalau jalan mesti jam je kan. Sebab mood orang sekarang masih lagi mood pergi beraya. Jadi budaya kunjung mengunjung ni dan juga pergi ziarah sanak saudara ataupun sahabat tahunan adalah satu budaya yang baik dan perlu diteruskan supaya dapat mengeratkan lagi ikatan ukhuwah sesama kita. Dan sebagai tuan rumah, kita dianjurkan untuk sentiasa menerima kunjungan tetamu kerana tetamu yang datang membawa rahmat dan juga keberkatan. Jika kita sebagai tetamu pula, kita perlulah menjaga adab kita berkunjung ke rumah orang. Contohnya macam pilih waktu yang sesuai untuk datang, tidak makan secara berlebihan dan tidak menyinggung perasaan tuan rumah melalui tingkah laku ataupun kata-kata kita. Dan jangan lupa, disebabkan kita masih lagi berada dalam bulan Syawal, insya-Allah sempat lagi untuk kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal yang pahalanya menyamai dengan puasa selama setahun. Okey, bercakap tentang budaya kunjung mengunjung ni, hari ini topik yang kita nak bincangkan ada kaitannya iaitu kemas rumah. Okay, saya pernah baca dalam satu post seorang rakan dalam Facebook, dia tulis antara tips untuk kemas rumah cepat adalah dengan mengajak orang datang ke rumah. Menarik kan tips tu? Cuma takkanlah hari-hari kita nak ajak orang datang rumah kita untuk kita kemas rumah. Okey, jadi hari ini kita bawakan tetamu istimewa kita yang merupakan seorang pakar mengemas rumah. Ada satu grup dalam grup Facebook yang followernya lebih daripada 100,000 orang yang nak tahu tentang tips kemas rumah ni. Dan kita persilakan Dr. Hani Mainis selaku tetamu kita istimewa hari ini. Okay. Assalamualaikum Dr. Hani. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab sudi menjemput saya untuk memberi dengan kita punya tone. Okay, Alhamdulillah. Kami pun sangat berbesar hati sebab Dr. Hani sudi menerima jemputan rasa sahih ni. Sebelum kita masuk topik kemas rumah tu kan, sebenarnya saya tertarik nak tahu macam mana Dr. Hani boleh dapat idea untuk berkongsikan tips-tips kemas rumah kepada semua dan akhirnya menghasilkan 2 buah buku penulisan. Kalau boleh tengok buku ni, Susun Atur 30 Hari dan juga Urus Rumah with Hani kan. Macam mana boleh dapat idea untuk kongsi tentang tips kemas rumah ni kepada semua? Silakan Dr. Hani. Ya, sebenarnya nature sikap ataupun hobi mengemas rumah sebenarnya dah memang hobi daripada saya zaman kecil lagi, bukan dari maksudnya zaman saya kecil lagi. Memang kita kata memang saya punya tanggungjawab lah kot. Kalau seisi keluarga tu tanggungjawab saya sebagai kakak yang saya ada ramai adik-beradik. Sebagai seorang kakak, dia mengemas rumah tu memang tugas saya. So daripada kecil memang dah dididik macam tu. Kemudian of course lah bila saya belajar, bila saya masuk alam persekolahan, masuk asrama, memang itulah kita bawalah kita punya sikap tu ke asrama. Dan bila berkahwin memang itu sikapnya, tetapi saya tidak berkongsi dalam media sosial pada ketika itu sebab masa tu kahwin, ada anak, saya sibuk dengan saya punya pengajian lah, PhD saya. So memang saya sepanjang saya buat PhD, belajar degree ataupun master PhD, saya memang tak aktif media sosial sebab bila saya nak aktif je kita rasa macam terlalu sibuk dengan kita punya research, and then kita memang nak sharing sebab bila saya tengok sebenarnya kawan-kawan sebaya ke ataupun kita tengok memang kita rasa macam sifat saya memang suka sharing, tetapi saya tak ada masa. Kemudian bila tahun 2017 tu saya tamat pengajian PhD saya rasa first kali saya cakap dengan suami adalah saya nak mula sebab saya punya kita passionate lah. Kita passion saya adalah sharing dan juga mengemas rumah. So tahun tu saya start aktif sebab saya dah habis saya punya pengajian. So tapi tak sangka pula orang kata viral. Viral.
viral. Sebab saya tengok pun, saya pun terkejut juga dengan suami kenapa viral kan. Rupa-rupanya tahun 2017 tu kita tengok banyak influencer kan. Influencer di Facebook banyak yang mula naik mereka masing-masing, tetapi semuanya dalam bidang kewangan, dalam bidang kecantikan, parenting. Jadi saya pun tak perasan rupanya Malaysia ni pada masa itulah kekurangan influencer mengenai urus rumah. Tapi saya pun sebenarnya tak bajet pun. Kita macam tak merancang ke arah itu. Kita just sharing. Tetapi mungkin itulah kita kata timing memerlukan seseorang untuk berkongsi mengenai pengurusan rumah. Saya hanya mengisi kekosongan itu sahaja. Kebetulan. Kebetulan, Masya Allah. Alhamdulillah, dia menariknya sebab memang hobi kan. Dr. Hani kata hobi daripada kecil. Maksudnya memang Dr. Hani dah dididik macam mana untuk kemas rumah. Sebab benda tu bagi saya lah, saya kira bukanlah satu benda yang semua orang dapat. Sebab ramai daripada kita yang tidak tahu. Sebab tu kalau tengok pun kenapa boleh viral, sebab semua orang nak belajar macam mana nak kemas rumah. So kalau kita tengok kemas rumah ni sebenarnya satu benda yang kita perlu lakukan kan bila dah kahwin dan sebagainya. Maksudnya dia perlu dididik daripada kecil lah kan. Jadi soalan yang pertama, nak tahu kenapa sebenarnya penting kemas rumah ni? Okay, soalan kenapa kemas rumah. Okay, pertama sekali of course lah, rumah kita tu kita punya sanctuary. Maksudnya tempat kita beristirahat, kan. Kita balik kerja, kita balik daripada mana-mana pun kita akan kembali kepada rumah kita. Kita masuk je rumah kita tu, kita rasa macam inilah syurga kita. Sebab tu ada orang kata istilah rumahku syurga ku kan. Syurgaku. Kita nak jadi, tapi ini kita nak jadi syurga kita di dunia lah. So pertama sekali sebab ini sanctuary, tempat kita beristirahat. Kita pun kalau masuk rumah, kalau rumah tu bersepah ke apa ke, kita pun rasa macam ada orang kata ni neraka. Sampai ada orang tak balik rumah, macam opposite of syurga lah neraka. Sebab ada orang pun tak suka balik rumah. Sebab bila balik rumah dia rasa serabut. Kenapa serabut? Sebab rumah tu bersepah lah, tidak kemas. Yang kedua adalah untuk mudahkan kita sebenarnya, untuk mudahkan kita hidup dalam rumah tu. Untuk mudahkan kita cari barang, untuk mudahkan kita urus diri kita dan keluarga dalam rumah. Sebenarnya macam seisi keluarga juga. So macam kalau kita tak kemas rumah, kita nak cari barang pun susah. Kita akan rasa macam mana benda lah ni. Itu salah satu juga. Yang kedua adalah untuk mengelakkan pembaziran. Dia berkaitan juga dengan senang nak cari barang tu. Bila kita setiap barangnya, so kita tahu tak adalah kita pergi beli lain, beli baru. Sebab kita ingat tak ada kan? Ya, sebenarnya benda tu ada, tapi sebab kita tak ada, kita cakap tak ada. So beli. Kalau kemas rumah tu, contohnya kita kemas rumah tu, kita boleh jumpa 10 pengetip kuku. Ada rupanya dalam rumah. Semua pengetip kuku tu bila kita nak guna hilang. Tak jumpa. Itu memang adalah biasa. Orang kata dalam mana-mana keluarga lah masalah biasa. Dan yang paling penting dan paling utama sebenarnya memang kekemasan ni ada kaitan dengan kebersihan juga. So kebersihan ni memang sebahagian daripada iman. Kita memang dituntut untuk pastikan rumah kita bersih, kemas supaya senang kita nak beribadat. Kan kadang-kadang kalau rumah tak bersih pun macam kita kan macam alert sikit kan, nak kita ambil wuduk, kita takut terpijak benda-benda yang orang kata wuduk. Itu penting sekali lah. Kenapa kita kena kemas dan kita kena pastikan rumah bersih. Itu menjawab soalan kenapa pentingnya kita kemas rumah. Okey, betul. Dan memang tepatlah sekali kalau kita bertepatan dengan kalau kita tema rumahku syurgaku tu, maksudnya rumah tu dia perlulah jadi betul-betul syurga kan. Kelakar juga bila saya dengar macam neraka tu. Maksudnya memang menakutkan. Okay, kita dah tahu sebaliknya kan, kita dah tahu kenapa pentingnya kemas rumah ni kan. Jadi sebenarnya macam mana nak urus rumah, sebab dia bukanlah sekadar macam sebab ada orang dia kemas rumah tu asal tak nampak. Maksudnya bila setiap kali kemas rumah tu dia asal tak nampak lah rumah tu bersepah, dia sorok. Itu yang kadang-kadang bila cari barang tu tak jumpa. So sebenarnya apa dia basic peraturan untuk kemas rumah ni? Macam mana nak urus rumah? Nombor satu sekali, kadang kita nak kemas rumah. Nak kemas rumah ni kadang-kadang kita rasa macam tak tahu nak mula daripada mana. And then yang paling penting sekali macam kita nak maintain. Kadang-kadang kita panggil cleaner.
dia bersih-bersih lah macam tu. Tapi satu hari tu je bersih. Cleaner bersihkan lah. Sebab itu memang dia orang profesional. Ataupun kita Betul. panggil organizer untuk susun atur. Satu hari tu je lah tersusun atur ataupun bersih rumah. Tapi sekarang ni the question is macam mana kita nak maintain kebersihan. Macam mana kita nak maintain susun atur rumah kita tu. Okay, pertama sekali memang kita kena ada rutin. Bila sebut rutin semua kita nak pergi sekolah pula nak ada jadual apa-apa semua. Bukan. Sebenarnya rutin ni tak semestinya kena ada timing. Masa pukul 9 you have to do what, tak ada. So rutin ni macam saya sendiri uruskan rumah, saya ada rutin. Rutin pagi ataupun rutin malam ataupun rutin setiap hari, rutin hujung minggu. Kita kena ada rutin. Supaya yang penting adalah kita maintain kebersihan. Sebab kalau tak maintain, itu yang menyebabkan rumah tu bila kita sekali, contohnya macam nak raya lah kan, kita kan buat spring cleaning, orang kata housekeeping besar-besaran, itu yang penat sebenarnya. Sebab masa tu kita punya kekotoran tu dia dah, yelah kita raya setahun sekali, dah berbulan-bulan, dah setahun punya kekotoran. So macam apa yang penting adalah kita nak maintain. Sebab kita duduk rumah tu hari-hari, bukannya setahun sekali baru kita balik. So maintain, kita adakan rutin lah. Rutin sebenarnya jangan kita paksa diri kita. Kita sendiri tahu badan kita macam mana. Ataupun 30 minit cukup, ataupun 15 minit cukup. Itu pentingnya kita ada rutin supaya kita tak terlalu memaksa, tetapi kita kena buat supaya kalau kita tak buat nanti esoknya hari benda tu accumulate lah, menimbun pula. Lah kan hari-hari kita basuh pinggan kan. Tak ada siapa pun paksa kita basuh pinggan hari-hari, tapi kalau tak basuh pinggan nanti esok bertambah-tambah membukit. Contohlah. So kena ada rutin. Rutin tu kena rangka sendiri. Orang lain saya boleh bagi, macam saya ada bagi contoh saya punya rutin. Tapi itu rutin orang tengok, orang kata ya Allah teruknya rutin dia. Tapi itu bagi saya tak teruk sebab saya dah buat daripada 10 tahun yang lepas. Benda tu macam easy. So rutin kena rangka sendiri, ikut badan sendiri, masa sendiri. Sebab kita punya situasi tak sama. Mungkin anak saya seorang ataupun dah 8 tahun. Ada anak yang kecil-kecil lagi, ada anak yang ramai. Tu kena tailor, custom made lah untuk diri sendiri punya keluarga. Yang kedua, untuk kita urus rumah, kemas rumah tu paling penting sekali adalah setiap barang kena ada rumahnya. Ini bukan saya punya, orang kata saya punya trademark ke apa. Ni sebenarnya dah lama dah orang cakap setiap barang kena ada rumahnya, supaya bila kita ada rumah dia, kita boleh pulangkan balik barang-barang tu ke rumahnya dan kita boleh didik ahli keluarga kita, didik suami kita ke, didik anak-anak kita untuk pulang balik ke tempatnya. Dan juga bila benda tu diperlukan, dia tak tanya kita dah. Betul. Kat mana, nak cari kat mana. Jadi counter pertanyaan, kita ni ada banyak lagi. So macam kadang-kadang kita kat dapur menggoreng ni, tiba-tiba anak tanya, contohlah tanya kat mana ini, kan rasa macam ya Allah ya Tuhanku berikan kesabaran, macam tu lah. Sebab kita tengah tapi bila tu dah setiap barang ada rumahnya, so setiap orang pun dia dah tahu dia punya, nak cari sini, tak perlu nak tanya dah. So yang lagi satu basic lah tadi, basic peraturan rumah ni, kita kena sentiasa lakukan proses sisihan lah. Term dia yang famous kat internet semua, decluttering lah. Kita kena lakukan secara berkala ataupun sekerap mungkin. Sebab kenapa? Punca rumah bersepah, tak nampak kemas ataupun kotor tu lain cerita lah, adalah disebabkan banyak barang, banyak sangat, dan barang-barang tu tak berada di tempatnya. So macam kadang-kadang kita rasa diri kita tak mampu nak mengemas, ataupun malas, ataupun busy, sibuk sangat nak uruskan rumah. So shortcut dia kurangkan barang. Macam kita rasa macam sikat ke, macam saya cakap tadi lah, nail clipper, dia rasa macam tadi nampak dekat ruang tamu ada satu, lepas tu dia jalan-jalan lagi tak sampai 1 meter jalan nampak lagi pengetik kuku bersepah-sepah. So sama ada kita sediakan rumah dia ataupun kita kurangkan. Maksudnya kalau boleh ada satu, kalau hilang lah. Maksudnya itu je. Itu contoh lah saya terfikir sekarang. Tapi sebenarnya banyak barang kita boleh sisih dekat dalam rumah, especially bahagian dapur, untuk kita kurang nampak ruang tu bersepah. Betul. Alright, okay. Menarik tips tu memang basic lah. Maksudnya basic. Yang pertama tu kena ada rutin. Sebab kalau memang tak ada rutin ni, memang
kita nak tunggu setahun tu baru nak kemas tu memang makan masa dan juga lama lah. Itu yang kita rasa macam susah nak kemas rumah. Okay, jadi saya rasa tips yang Dr. Hani kongsikan tadi, menjadikan kemas rumah ni satu rutin tu benda yang walaupun sikit, maksudnya kena buat sentiasa kan. Maksudnya sedikit-sedikit, mungkin boleh, macam saya baca buku yang Dr. Hani tulis tu, ada yang tulis apa kerja yang boleh dilakukan hari-hari, ada kerja yang kita boleh lakukan seminggu sekali, ada kerja juga yang kita boleh lakukan sebulan sekali. Maksudnya kalau kita dah tahu benda tu, kita akan nampak benda tu mudah. Tak adalah bila kita nak kemas rumah tu kita fikir nak kena buat, kena bilik air kena basuh, yang ni kena susun kan. Jadi pentinglah sebenarnya rutin untuk kita kemas rumah ni. Dan macam Dr. Hani sebut tadi, kita kena tengok ikut kesesuaian kita kan, bukan ikut orang lain. Sebab kadang-kadang benda tu tak jadi tu sebab kita sibuk nak ikut orang ni buat macam ni, kita pun nak buat juga. Tapi sebenarnya kita ada masa kita sendiri yang kita tahu waktu bila kita free, waktu bila kita rasa badan kita rasa okay, kita rasa selesa nak buat benda tu. Dan mungkin kita boleh agih-agihkan lah kan tugasan kerja rumah tu di rumah. Alright, tu peraturan yang saya kira sangat menarik dan kita insya-Allah kita boleh amalkan. Dan macam tadi Dr. Hani sebut kan, Dr. Hani belajar kemas rumah tu ataupun benda tu dah didikan daripada kecil kan. Tapi kalau macam untuk kita, contoh biasalah bila kita ada anak kecil ni kan, kemas rumah ni jadi satu benda yang kadang-kadang kita rasa macam sia-sia pun ada juga, sebab penat je kemas, nanti dia akan bersepah balik. Sebenarnya apa cara kemas rumah ni lebih mudah, terutamanya bila kita ada anak-anak kecil? Okey, sekarang ni macam mana cara untuk kita kemas rumah bila ada anak kecil? So bila saya sebut anak kecil ni, saya assume anak-anak yang 7 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah bila sebut anak kecil, sebab kita ada situasi yang berbeza. Okey, saya sebut yang pertama adalah situasi bila kita ada anak-anak kecil dan anak kecil ni 7 tahun lah situasi ni. Yang pertama sekali, kita tak boleh nak suruh sebab dia orang masih kecil. Kita tak boleh nak suruh dia orang buat kerja. So semuanya bahu kita lah. So pertama sekali, bantu kita untuk kemas rumah bila ada anak kecil adalah kita kena kurangkan barang. Macam saya cakap tadi, kita kena kurangkan barang supaya kita kurang mengemas. Kita kalau boleh tak nak tak nak menghabiskan masa kita mengemas je. Sebab nombor 2 adalah kita nak prioritize. Macam saya, kalau ada anak kecil, saya sendiri encourage untuk tolonglah prioritize anak kecil daripada kemas rumah. Sebab anak kecil memang perlukan perhatian kita. Kemas rumah boleh tunggu sebab kadang-kadang ada ibu lah selalunya yang terlalu obses untuk rumah bersih, untuk rumah kemas. Ia sampai mengganggu anak tu untuk berkembang. Ni dah masuk topik perkembangan awal kanak-kanak. Parenting. Sebenarnya ada berkaitan sebab kita tak nak obses sangat dengan tak boleh rumah bersepah, tak boleh. Kita nak macam tu. Sebab kita, nombor 1, kita prioritas adalah anak kita. Kemas rumah boleh tunggu. So macam saya prioritas anak, kurangkan barang apa? Satu, barang yang berbahaya lah. Perhiasan. Dulu masa anak saya kecil, memang rumah saya tak ada hias apa. Ruang tamu rumah saya memang kecil je, rumah flat kan. Memang saat tamu ni dia punya orang kata play area dia je. Space. Memang space dia. So tak ada hiasan, tak ada dekor, tak ada kaca. Sebab pertama sekali kita bukan fikir apa, kita fikir safety dia. Dan lagi satu, kita memang kena tengok dia, kita kena perhatikan dia. Kadang-kadang kalau kita sibuk sangat nak kemas itu, kemas ini, dia makan benda yang, yelah dia kutip makanan. Bukan kutip makanan, dia kutip something di lantai dan dia makan. Itu mendatangkan bahaya lah kan. Kita panggil safety hazard lah. So kurangkan barang. Macam saya cakap tadi, rutin. Rutin apa? Selalu bila saya ada anak kecil, saya encourage ibu-ibu yang, especially ibu yang muda ni lah, ibu yang bukan ibu muda, maksudnya first time mom lah yang tak tahu ni, saya cakap you spend your time with your kids, tapi nak kemas rumah tu boleh, takkanlah kita tak kemas rumah kan. Kan satu rutin malam lah, maksudnya malam, macam saya dulu malam, personally malam dia dah tidur, kita, itu me time kita kemas balik. Sebab kita tak boleh nak suruh, boleh juga suruh dia benda yang mudah-mudah, boleh lah, umur 3 tahun dah. Tapi yang lebih-lebih tu macam kita kemas dapur ke apa ke, kita buat waktu malam. Tapi kena bila rutin, kena buat secara harian lah, supaya benda tu kita tak terbeban. Macam saya cakap lah, kalau kita buat secara harian, kita akan rasa macam alah setakat lap-lap je, sebab benda tu tak potong mana pun. Hari-hari dah bersihkan. Hari-hari dah bersihkan, kita just nak bersihkan je. So rutin tu nombor 1. And then rutin tu penting and then kita kena mudahkan kerja kita lah. Kita kena cari shortcut. Macam mana aku nak uruskan rumah ni at the same time anak ni tak terabai. Cari shortcut. Macam instead of
saya melipat baju, saya memang tak suka lipat baju. Saya gantung semua. Sama. Biasa saya anak saya kecil tu, kita lagi lipat baju kan, dia datang dekat kita kan, dia punggahnya. Cepatlah baju tu nak bat, dia dah robohkan bangunan tu. So macam takkan Betul. marah dia kan, sebab itu adalah perkembangan dia. Dia nak bermain dan bagus untuk dia bermain dan explore. Tapi kalau setiap kali jenuh juga. So lala saya cakap tak boleh sangkut semua. Supaya senang saya. Kemudian salah satu cara nak mudahkan kita buat kerja rumah shortcut adalah dengan membeli gadget lah. Gadget. Kadang-kadang ni saya memang encourage juga parent ataupun ibu bapa untuk membeli gadget. Apa sahaja gadget yang memudahkan. Contohnya dryer lah. Dryer. Kalau macam nak basuh baju tu semua orang senang. Tak jemur tu semua orang seberat. Ataupun tak ada masa. So kalau ada duit lebih, utamakan beli gadget. Kalau ada duit lebih lah. Sebenarnya ikut keperluan keluarga. Ada macam saya sendiri tak ada dryer. Sebab kenapa? Saya baju saya kerja, so ikut keperluan keluarga dan saya ada masa untuk jemur baju lah contoh. And then cara mudah lagi adalah untuk kemas rumah bila ada anak kecil ni adalah bila kita prep semua, maksudnya buat persediaan awal, masak sebab kita kena masak hari-hari kan, takkan kita tak masak. So buat prep, buat paste. Selalunya prep ni masakan lah. Kalau nak beli barang dapur seminggu sekali ataupun bila dah beli barang dapur seminggu sekali tu selalunya hujung minggu lah suami ada kat rumah kan. So kita suruh suami tengok anak kerja, kita pulun. Pulun, kita bersihkan, kita siang, kita potong. Asingkan siap-siap. Siap-siap buat paste, kisar semua. And then baju pun sama. Anak hantar dekat nursery. Setiap hari sediakan siap-siap beg ataupun set pakaian untuk seminggu sekali dengan pampers. Ini yang saya buat lah. Siap kan, masuk dalam situ hari Isnin dah ada, Selasa dah ada. So bila pagi-pagi taklah kelang kabut baru nak cari baju apa nak pakai, pampers tu ada. So ini semua kita panggil persediaan awal lah. Benda yang mudahkan kita untuk uruskan rumah bila ada anak kecil. Okay, kalau kemas rumah bila ada anak tetapi anak tu dah tak kecil. Okay. Boleh dah besar. Sebenarnya bila anak dah besar, ada orang cakap, saya tak boleh lah, saya anak ramai. Saya kemas rumah sebab anak ramai. Sebenarnya bila anak dah besar, anak kecil dengan anak besar lain. Bila anak dah besar, dia bukan matter of kita uruskan rumah lagi. Dia cara kita uruskan anak sebenarnya. How you kids. Kalau you dah jadi, yalah kadang-kadang kita kata terma ibu bapa melahirkan tuan. Kalau you dah biasa membesarkan anak jadi tuan, itu yang payah tu. Itu dah masuk topik pula. Sebenarnya dia memang uruskan rumah ni ada kaitan dengan uruskan keluarga. Betul. Pentingnya kita ni buat jadual. Memang budak-budak sebenarnya budak-budak kecil lagi, daripada diorang kecil lagi sebenarnya suka rutin, suka jadual. Kalau kita suburkan kesukaan diorang tu sampai ke besar, diorang akan dah biasa akan follow. Kalau kita tiba pada kecil diorang suka, kita tak ambil kesempatan, bila diorang dah besar baru kita nak kata okay ni rutin you, diorang akan culture shock sikit. Lepas tu ada setengah zaman dululah parent pula membezakan anak lelaki buat itu, anak perempuan buat itu. Itu apabila zaman kita sekarang, zaman semua mak-mak dah moden. So kita bezakan kau lelaki ke kau perempuan ke, kerja kena buat sama-sama. Semua kena buat sama-sama. Dan yalah, saya ni sebab tu saya cakap, saya daripada dari kecil saya dididik kemas rumah. So sebab tu kita membawa ke besar. Kadang-kadang benda ni boleh dipupuk daripada kecil lah. Sampailah bila dah berkahwin, dia jadi menantu, dia jadi isteri ataupun suami, benda tu dibawa sampai ke besar. So tak adalah di culture shock bila rumah mak mentua, dia culture shock ataupun dia buat orang tak reti buat kerja. Sebab kenapa dia daripada kecil tak pernah buat kerja. Tak biasa, betul. Zaman kita sekarang, tugas kita, tanggungjawab kita adalah cara kita manage anak kita supaya dia kena buat kerja rumah sama-sama. Bila dia dah besar lah, bagi saya umur sesuai dah 7 tahun dan ke atas. Ikut anak punya perkembangan semua. Kalau dia dah boleh faham arahan, dah boleh dah kita assignkan tugas, awak kena buat apa, and then pastikan tugas tu adil. Maksudnya rotate lah, bukan kalau basuh pinggan dia seorang, muka dia je lah yang basuh pinggan. So rotate supaya setiap kerja rumah tu semua orang buat dan dia ada kemahiran tu, skill. Sebenarnya skill, tak ramai orang yang ada skill. Kadang-kadang basuh pinggan kita tengok dia basuh pinggan macam kekok je kan. Ke perempuan ke contoh lah. So macam benda ni kalau boleh kita ajar daripada awal. Itulah sebab cara untuk kita kemas rumah
dengan mudah lah bila ada anak kecil ataupun besar. Alright, menarik sangat. Memang kalau ada anak kecil ni yang boleh kita assign, kita perlu biasakan diorang daripada ni, dan kita tak boleh kata macam bila kita awal-awal anak tu pun dia nak belajar, adalah kesilapan-kesilapan dia yang dia orang akan buat lah kan. So yang tu pun kita sebagai ibu, kita kena macam taklah perfectionist kan. Maksudnya nak anak tu buat ikut cara kita kan. Maksudnya kena slowly lah anak tu ajar kan. Dan tak aci juga kalau macam bila anak tu dah umur 10 tahun kita kata dia pemalas dan sebagainya, sebab kita sendiri sebenarnya tak didik dia daripada awal. So beri masa untuk anak-anak tu untuk dia belajar dan dia suka untuk buat kerja rumah. Okay, saya kira menarik, memang tu sangat penting lah tips yang telah Dr. Hani kongsikan ni. Dan Alhamdulillah kita nak sampai ke penghujungnya kan. Untuk penutup, mungkin Dr. Hani boleh kongsikan apa harapan Dr. Hani kepada semua wanita dan juga penonton Rasa Sayang Hey. Silakan. Harapan saya kepada semua wanita lah Rasa Sayang Hey ni, pertama sekali tak ramai orang bagi awareness mengenai kita punya self love. Okay, menarik. Ini sebenarnya sebab saya sebagai orang kata saya malu nak mengaku saya influencer kemas rumah ke apa pun. Saya sebagai influencer pun kemas rumah lah kita kata saya punya niche kemas rumah. Saya pun tekankan apa pun kita kena decide untuk kemas rumah ke apa-apa sahajalah kita punya kerja ke, pentingkan kita punya kesihatan mental, kesihatan diri kita orang perempuan. Sebab kita orang perempuan ni tanggungjawab banyak. Wanita-wanita kita ni tanggungjawab kita banyak. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, susah kita nak orang kata balance kan. Kita tak boleh menang, kita tak boleh menang. Kadang-kadang bila kita lebih sikit jadi ibu, suami macam cemburu. Kita lalu bila kita kata anak, suami pula macam terabai. Kalau kita lebih suami, anak pula rumah pun rasa terabai. Kalau kita terlalu, memang kita tak boleh menang. Susah kita nak menang. Kita tak perfect. So apa yang kita buat adalah kita ambil sikit-sikit semualah. Maksudnya kita utamakan kita. Kalau kita sendiri tak sihat, kita sendiri sakit ataupun kita sendiri orang kata tak stable mentally, macam exhausted, depressed, semua tak dapat. Langsung kalah semua. So kalau boleh kita tak, walaupun kita tak boleh nak menang, tapi kita nak kalah semualah. So apa yang saya harap adalah kita sendiri pilih kita punya battle. Dan kalau yang paling sempurna adalah sikit-sikit cukup lah. Bukan cukup lah, maksudnya yang penting terjaga. Rumah, kemas rumah. Sebab tu kena ada sistem kemas rumah tu kena ada rutin sistem. Kemas rumah, kemas juga. Tapi jangan sampai anak terabai, suami terabai. Sebab kita tak boleh kalau kita nak perfect kemas rumah, kita pun tak suka. Anak tu nak bersepah pun kita rasa marah. Suami tu bernafas dalam rumah pun kita rasa nak marah. Sebab rumah tu dah bersepah. Kita nak kita pick sikit-sikit, yang penting seimbang. Itulah. Alright, terima kasih Dr. Hani untuk semua tips yang diberikan, juga harapan tadi sangat penting sebenarnya. Sebagai seorang wanita ni, untuk kita jaga diri kita sendiri kan, maksudnya kesihatan mental kita, emosi kita. Dan jadi ini mungkin titik bermulanya kesedaran untuk wanita ataupun penonton Rasa Sayang Hey yang mendengar hari ini, untuk kita mulakan perjalanan kita kemas rumah. Dan rumah yang bersih tu adalah tanggungjawab setiap penghuni dalam rumah tu, suami, isteri dan juga anak-anak. Dan keadaan rumah yang bersih dan kemas sebenarnya dapat mempengaruhi emosi kita sekeluarga. Sebab rumah yang bersepah tu, macam tadi Dr. Hani sebut pun, akan membuatkan mudah mood kita tak stabil dan juga kita tertekan, stres kan. Dan jika kekemasan rumah tu terjaga, pastinya semua penghuni, suami, isteri, pasangan kita, anak-anak suka dan gembira untuk berada dalam rumah. Dan sekian dulu untuk Rasa Sayang Hey. Macam biasa, tag kita Rasa Sayang, Sebarkan Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Wanita Ikram.